Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita sekali lagi di dalam siri webinar MPC on the digitalization of SME toward Industry 4.0. Okay, so memang polisi Malaysia sekarang towards Industry 4.0, digitalization, sampai tersasul-sasul nak sebut digital ni. Okey, bersama kita ada pengarah daripada MPC, Haji Rosmi, dan juga ada pakar yang saya memang follow dia. Lama juga saya follow Facebook dia. Macam-macam apps, idea yang dia sharekan. Dan Dr. Azli ni antara produk UTHM yang terbaik lah. Di mana pada waktu saya buat PhD di UTHM pun beliau memang banyak membantu. Dia bagi thesis dia terus. Yang words tu, yang editable word dia bagi kat saya. Jadi Dr. Azli, saya kenal dia semasa di UTHM. Okay, dan saya follow Facebook dan beliau buat macam-macam program, apps. Dan of course yang paling penting hari ini dia nak sharekan yang free. Yang free supaya kita tidak perlu menggunakan kos yang tinggi untuk nak menggunakan sistem-sistem digitalization ni. Okey, tapi sebelum saya nak serahkan ke Cik Azli, Haji Rosmi ada di sana. Mungkin beliau ada kata-kata advice, dan juga support daripada MPC yang kita boleh dapat mungkin dari segi digitalization ni. Jadi tanpa melengahkan masa, tadi ada sikit kelewatan masuk minta maaf juga. Okey, jadi saya tahu Encik Rosmi pun sibuk. Saya serahkan dululah kepada Tuan Haji Rosmi untuk memberi sepatah dua kata. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adli Ramli, MPC Associate, rakan MPC lah yang banyak membantu MPC dalam melaksanakan program-program training dan perundingan untuk industri di Malaysia. Sangat lama dah kami bekerjasama dalam bidang-bidang lean manufacturing, kaizen dan sebagainya dalam membantu industri meningkatkan produktiviti dan kualiti dalam barang mereka. So terima kasih juga kepada Dr. Azli Nawawi, Senior Lecturer daripada Fakulti of Engineering Technology UTHM, Universiti Teknologi Hussein Om, Muar, okay, Malaysia di Muar. InsyaAllah. Paguh. Betul lah, Paguh tu di Muar lah. Betul. Sampai tu anak saya ada kat sana, belajar di sana. Okey. Bahagian elektronik. Okey. Okey, selalu pergilah dulu masa hantar ambil dan sebagainya. Okey, dua tiga doktor yang I think Dr. Adli kenal, saya pun kenal lah yang di UTHM. Okey, terima kasih kepada doktor kerana sudi bersama dengan MPC untuk pagi ni memberi sedikit penerangan lah, penjelasan tentang free apps to improve your marketing and productivity. So di MPC pun sekarang kita fokus more on digitalization lah. Kita ada program untuk, terutama sekali untuk SME, kita ada program readiness assessment untuk SME, memohon untuk melihat kesediaan mereka untuk melaksanakan program on industry forward or industry 4.0. So boleh buat permohonan kepada MPC Secretariat, just go to our website and get the information then and register, dan kita akan contact untuk do the readiness assessment. Untuk SME memang diberi secara percuma lah. Dan okey, satu kajian yang dibuat oleh MPC juga menunjukkan kepentingannya dari segi syarikat-syarikat di mana hampir 100% syarikat SME dan juga syarikat mikro di Malaysia menyatakan kepentingan untuk meningkatkan jualan, pemasaran dan sebagainya menggunakan kaedah digitalisasi lah ataupun online. Yang mana kajian ni MPC laksanakan bersama dengan ASEAN Development Bank Institute, yang di mana kita ada 3 peringkat kajian yang kita buat, dan semuanya finding daripada kajian itu menunjukkan kepentingan digitalisasi
untuk sustainable and growth of the company dalam menghadapi ketidaktentuan, cabaran yang berlaku sekarang dari segi pemasaran dan juga business not as usual lah, because kita tengok cabaran dia lebih kepada customer tak boleh pergi kepada direct to the company or syarikat, tetapi perlu melalui perundingan mesyuarat secara online, dan untuk to get more bigger market dan pemasaran memang perlu kepada web based punya pemasaran, di samping kita boleh menggunakan platform-platform yang ada. Tapi kalau kita dapat menghasilkan platform ataupun app sendiri, saya rasa yang ni memang baguslah untuk SME dan sebagainya, because free apps free apps tu kadang-kadang kita tak tahu kat mana kita nak dapat free apps. Tapi today Dr. Azli Nawawi akan berkongsi dengan kita macam mana untuk mendapatkan free apps dan juga untuk tujuan marketing kita, dan juga untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti lah, because saya rasa dalam production dan sebagainya memang memerlukan teknologi industri 4.0 seperti sensor ataupun aplikasi sistem yang boleh membantu kita melihat keseluruhan organisasi kita untuk menuju ke arah sustainable dan growth dalam syarikat melalui IT dan juga digitalization. Okey, semoga pada pagi ini kita akan dapat banyak ilmu lah daripada doktor dan juga moderator yang saya hormatilah, doktor juga Dr. Adli. Pada pagi ini insya-Allah ilmu ni bila kita belajar, kita implement, insya-Allah dengan izin Allah kita akan dapat meningkatkan dari segi prestasi organisasi kita, bukan sahaja dari segi pemasaran, dari segi pengurusan dan juga pengekalan dalam menghadapi pengekalan dan kelestarian dalam kita menghadapi cabaran di masa COVID, pandemik dan sebagainya. Tetapi bukan sahaja di masa ketidaktentuan ini, tetapi on future di masa depan kita memang perlu kepada digitalisasi dalam meningkatkan produktiviti organisasi kita dan kecemerlangan organisasi kita. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi daripada Tuan Haji Rosmi kita, pengarah Operational Excellence, OECD Director. Okey, jadi alhamdulillah kami berbesar hati dengan sokongan MPC kepada industri kerana menganjurkan program-program sebegini yang pada hemat saya dia dapat sekurang-kurangnya membantu kita bridge, menyambungkan pasal kita ada dunia akademik. Dr. Azli kita punya speaker kita pada hari ini daripada dunia akademik, dia memang difahamkan banyak masa lah untuk explore benda-benda ni. Yang kita ni orang yang meniaga, mungkin kurang masa sikit nak explore. Jadi terima kasih banyak MPC Tuan Haji Rosmi, dan juga kepada ketua pengarah MPC yang meluluskan program-program sebegini. Saya harapkan MPC akan meneruskan lagi program-program perkongsian amalan terbaik ini kepada kita lah daripada industri. Okey, tidak melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan dulu kita punya honorable speaker, Dr. Azli Nawawi. Okey, di mana beliau adalah senior lecturer daripada UTHM. Siapa tak kenal UTHM memang nak ke global lah sekarang ni. Okey, dan juga dengan tim-tim yang kuat daripada UTHM, terutamanya Dr. Azli, beliau selain daripada pensyarah kanan, beliau menjalankan juga aktiviti-aktiviti pengurusan, iaitu beliau menjadi ketua jabatan kepada Jabatan Pembangunan E-Kandungan. Kalau bahasa Melayu dia lah, E-Content, untuk Pusat Pembelajaran Atas Talian Tahap Global. Itu satu yang kita banggakan juga. UTHM ada banyak international student, jadi kita memang memerlukan
pakar-pakar ke arah digitalization ni untuk nak membawa mereka nak bawa ke Malaysia dah kena kuarantin pula. Jadi kita perlukan macam Dr. Azli macam mana nak bawa mereka tapi dalam talian tanpa membawa virus COVID-19 insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, kemudian beliau juga penyelidik utama Innovative Manufacturing Technology IMT dan juga penyelidik bersekutu ataupun associate researcher untuk Pusat Kecemerlangan Industri REL ICOA REL Institut Kejuruteraan Integrasi. Okey, beliau mendapat kelulusan Doktor Falsafah pada 2015. Dia kira senior saya lah. Saya lewat sikit. Di mana beliau dibentuk di UTHM daripada degree sampailah jumpa isteri. Betul. Sampai jumpa jodoh dekat UTHM. Buat PhD dia tak nak keluar-keluar juga. Dan cuma dibawa keluar dihantar ke Paguh je lah Dr. Azli. Kalau tak dia tak nak keluar di Batu Pahat tu. Jadi nak kembangkan dia gitu. UTHM mungkin hantar Dr. Azli ke Paguh. Untuk memberikan lagi khidmat di dalam penyelidikan pendidikan digitalization ini. Jadi mungkin kita dah ambil masa panjang sikit dalam mukadimah kita. Jadi Dr. Azli mungkin tak keberatan kalau kita extend sedikit kita punya sesi ni. Mungkin ada yang nak bertanya kan, yang nak bertanya boleh gunakan ruangan chat. Di mana kita mungkin akan interrupt Dr. Azli semasa berkongsi pengalaman beliau. Dan ini adalah sesi live. Jadi keuntungan sesi live dapat jawapan terus daripada kita punya speaker. Walaupun kita ada di Facebook live, kita ada rakaman, tapi nak dapat live, nak dapat tanya orang kata secara langsung ni, inilah peluang ni. So ambillah peluang kepada semua peserta untuk bertanya soalan kepada Dr. Azli. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput Dr. Azli untuk berkongsilah apakah apps yang berguna untuk kita semua. Dengan tu Dr. Azli. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Tuan Haji Rosmi, pengarah MPC, moderator yang terhormat TS Dr. Adli daripada EFR juga MPC. Pada hari ini kita akan bercerita tentang satu tajuk yang agak baru lah bagi saya dan menarik juga, iaitu kita akan cerita pasal free apps yang percuma untuk improve kita punya marketing dan productivity. So tajuk ni memang kena masa time PKP, iaitu kami di UTHM lah ni cerita kami, ramai yang kena kerja pada rumah. Jadi staff pun ada yang macam Spiderman, ramai yang tak ada komputer. Bukan tu je, ramai juga orang yang biasa pun duduk kat rumah tak ada komputer, cuma ada telefon je. Tapi kita kena buat kerja juga kan. Yalah, tak ada kerja, tak ada duit nak bayar belanja sebagainya kan. Kita kena buat kerja. Jadi kita cuba kupas apps yang akan bantu kita untuk buat kerja walaupun guna telefon. Guna telefon. Jadi tak perlu nak tunggu ada komputer ataupun office dan sebagainya. Dan yang bagusnya bila kita ada apps yang, kalau tengok sekarang, kalau tuan-tuan tengok dekat apps punya store, dia banyak apps yang baru-baru dan semua hebat-hebat tau. Macam-macam kita boleh buat. Jadi rugilah kalau kita tak explore kat situ apa yang bagus untuk bantu kita buat kerja. Sekarang semua dah improve pada mobile lah, orang kata. Pada mobile. Dan yang seronoknya bila boleh buat kerja guna telefon, kita dah tak bergantung pada office dan juga komputer. Kalau komputer biasa kita akan ngadap, duduk mengadap kan, macam 8 sampai 5. Tapi kalau telefon, anytime kita ada idea, kita boleh buat sambung kerja kita on the go lah. Jadi orang kata kreativiti itu mengalir dan boleh kita curahkan terus pada kita punya kerja. Anytime, tengok TV ke, tiba ada idea, tengah makan, kita boleh terus catat dan sebagainya. So ini kita akan kupas semua, kita tengok perlahan-lahan. Jadi, jom kita berkenalan. So nama saya Azli bin Nawawi daripada UTHM. Saya adalah seorang pensyarah di Fakulti Teknologi Kejuruteraan UTHM. Saya dah jadi academic staff daripada 2006, jadi dah 15 tahun. 15 tahun. Dan saya juga sebagai Head of E-Content macam department, ketua jabatan untuk E-Content Development di UP sekarang, Center for Global Learning. So yang ni dah ada pada 2016, jadi dah 5 tahun. Dah lama lah. Kerja kami adalah train staff, ajar staff buat video, bila staff hantar video kami akan verify. Kami iklankan kursus. Jadi benda-benda marketing dan iklan ni memang dah makanan kami sejak 5 tahun lepas. Jadi kami boleh ceritalah apa yang kami buat.
Dah 5 tahun ni jadi banyak benda lah boleh cerita kat korang. Korang boleh tengok apa yang korang ada. Kalau boleh share ke dia boleh juga. Cantik juga. Okay. Okay. So ini jom kita cepat. Okay, kita cover tentang konten kita adalah pasal free apps untuk marketing dan juga productivity. Okay. So untuk marketing. Untuk marketing. Free apps untuk marketing. So pertama sekali, kalau kita nak buat kerja guna telefon, kita kena ada satu tempat yang kita nak simpan nota tau. Nota, kita punya plan, kalau nak buat video, kita letak kita punya storyboard kat situ. Kita letak gambar-gambar berkaitan kita punya poster, gambar nak masuk video, kita letak gambar yang berguna untuk kita punya report. So kena ada satu tempat yang kita simpan semua. Ada yang simpan dekat email. Aduh, email tak berapa genas. Ada simpan dekat Google Drive. Still banyak kerja juga. Okay? So saya nak perkenalkan anda dengan Google Keep. Google Keep ni Google punya juga. Dia free. Okay? Dia free. Boleh akses guna komputer dekat browser dan juga boleh download dia punya apps. Ni, Google Keep nama dia. Okay? So one of the best. Okay, one of the best sebab dia simple guna. Okay? Sebelah ni ada skrin telefon, perasan tak? Kan? Okay? So one of the best Google Keep. Kalau tengok, interface dia simple. Interface dia simple. Okay? Interface dia simple. Okay, dia senang guna. Dan kita boleh nota, kita boleh masuk. Kadang ayat-ayat kita nak share dekat email, ayat-ayat nak share dekat video, ayat-ayat nak share dekat graphic design, kita boleh letak. Gambar-gambar kita boleh simpan, collect material. Okey, bila jadi banyak ni jangan risau sebab dia ada label. Kalau tuan tengok kat belah kanan saya ni, okey, kat telefon ni ada tepi tu. Ni label. Jadi nota-nota kita boleh ikut label lah. Jadi tak berterabur lah benda tu. Kita boleh cari next time in the future. Okey. So kalau buka dekat komputer pun sama juga bendanya. Dia punya label dia akan up to date. Dia akan synchronize. Okay. Tapi yang ni kita tak cover komputer. So, saya anggap partisipan hari ni dia ada telefon je untuk buat kerja. Komputer dia tak ada. Ada orang yang macam tu. Okay. So ni kena ada. Okay, ni kena ada untuk kita simpan kita punya thoughts, kita punya tiba nak buat diary ke, idea, kita boleh rakam suara macam WhatsApp dia. Okay, hari ni ingat nak bagi ni, kita boleh rakam on the spot. Contoh tengah tengok TV je, tengah basuh pinggan teringat kan. So ni dah tempat dia untuk kita simpan dan rakam untuk sementara waktu. Dan kita boleh akses kemudian. Okey, ini best. Okey. Dok, dah lama ke ni apps ni? Saya tak pernah pakai lah. Dah pada zaman 2000 berapa dah. Semua saya buat PhD tu dah ada. Oh ya ke? Alamak, ketinggalan tu lah saya. Ni ada. Ni so apa lah. Kadang bos nak guna email kan nak type, nak WhatsApp bos kita kan ayat nak kena sopan. Kita type kat sini dulu. Type slow ayat dah susun elok baru kita kita bagi kat bos. Macam tu. Dia ada reminder tak, Dok? Ada? Boleh buat reminder? Boleh. Dia boleh integrate dengan kita punya Google Calendar. Kaya kita tunjuk. Oh, right. Okay. One of the best. Ini satu je pun dah dekat 10 minit cerita ni. Senang ni. Tak apa, okay. So ni copywriting boleh simpan kat sini lah. Okay, ni bendanya. So boleh download lah. Okay, simple apps. Okay. Yang tu. Okay, lepas tu macam biasa, bila kita nak buat kerja, kita kena communicate dengan kita punya team, dengan bos. Kita kena biasa communicate discussion lah. Biasa kita guna WhatsApp. Okay, memang free lah WhatsApp. Okay, paling popular WhatsApp Messenger lah nombor 1. Tapi Telegram pun nombor 2. Yang ni dia powerful. Sebab apa? Dia boleh masuk satu grup 200,000. Dia ada unlimited storage. Telegram memang kuat. Memang cantik lah. Kata tool yang kita boleh buat companion untuk buat kerja. Dia ada grup pernah guna kan? WhatsApp group kan macam biasa kan? Kalau WhatsApp group, dia boleh masuk 256 orang. Tapi Telegram, dia boleh masuk 200,000 orang. Satu grup. Okay, ada channel dan sebagainya lah. Kata Telegram, okay, Telegram dia menarik lah. Dia ada channel dan sebagainya. Okay. Dia ada tab-tab, kata dekat telefon sebelah ni kan. Ada tab-tab ni untuk personal. Kita boleh susun. Jadi cantik lah. Okay. Broadcast, kalau tuan-tuan pernah buat broadcast ni macam saya ada sebelah kata perasan ni kan. Dia ada Itasium 1, 2. Yang ni adalah broadcast. Kita letak nama orang dalam broadcast ni, bila kita post dia akan dapat automatik. Dia bukan grup tau. Dia macam kita nak hantar berita. Satu kumpulan ni 256 orang. Boleh masuk. Jadi kena buat banyak kumpulan lah kalau ramai nak broadcast. So tuan-tuan yang ada golongan yang entrepreneur ni, peniaga, letak nama nombor customer, potential customer. Yang kat sini. Jadi kalau post apa-apa dia tu dapat. Tam. Contoh kalau macam grup, saya punya taman ada grup Bumi Putera Meniaga kan. Bila post kat grup, bila ramai post dia bertindih-tindih tau. Dia macam alah kita punya post pun dah hilang kan. Tapi bila guna broadcast akan dapat personal kepada orang tu, direct terus akan dapat. Okay, so WhatsApp Messenger dan Telegram ni adalah one of the easiest way to reach people. Betul. So, sekarang kalau kita bagi email orang tak baca. Kita bagi SMS pun orang tak nak baca sangat. Kita nak call kan duit kita pula tak ada kan. Lama-lama kan. Okay. So ni adalah cara paling senang sekarang untuk kita bagi apa-apa info dekat orang-orang semua yang kita kenal. Okay. Kalau tak apa.
Tak Jadi puas, WhatsApp dengan Telegram ni rasanya memang dah agak popular lah untuk popular. Tak puas hati dengan bos, video call terus bincang apa masalah. Buat buka video call. Okey, so boleh kerja lah orang kata dekat online walaupun tak jumpa, jangan risau, pelan-pelan. Okey. Pelan-pelan. Okey. Okey, ada yang tanya ni, Dok. Dia tanya doktor tengah present using phone kan right now ataupun sekarang ni present pakai komputer. Saya dua-dua, nampak dua-dua skrin tak? Ke Nampak, saya nampak dua-dua ni. Ada satu telefon, satu skrin komputer kan. di sebelah kan? Hmm. Saya present dua-dua. Sekarang nampaklah apa benda nak kan tak bosan sangat. Okey. Ui, tapi WhatsApp tu 600 lebih tak baca tu. Ini memang grup semua kita masuk tak baca. Okey, Dok, teruskan. Okay. Maaf mengganggu. Okay. Kalau tanya-tanya jangan segan, ni sesi tak formal. Okey. Contoh bila kita nak buat graphic design ataupun video, kita mestilah ambil video kita punya produk kan, produk ataupun kita punya production line, nak cerita kita punya apa yang kita ada. So bila kita ambil gambar, benda ni biasa tak cantik tau kawan-kawan. Okey, dia gambar dia macam nilah, guna kamera kita. Apa yang lawa sangat, okey, dia jadi macam tak berapa ada lah, tak cantik. Gambar di kelabu WhatsApp dan sebagainya, ni anak saya. Okey. So bila macam gini, kita kena ada satu platform untuk kita edit gambar supaya nampak presentable, nampak cantik. Suruh masuk ke poster ataupun masuk dalam kita punya media sosial dan sebagainya lah. So yang paling best setakat ni yang mai guna ni Adobe Lightroom. Lightroom. Puan tengok dekat detail ni, dia ada versi free. Free pun dah boleh cantik. Free pun dah boleh guna. Dah boleh guna. Kalau tengok, okey, saya tengok kat telefon sekarang contoh Lightroom. Ni saya ambil gambar ni. Gambar yang tadi saya try buat. Ni produk IKS. Contoh. Ni gambar yang dah edit. Yang sebelum edit kalau saya tekan, nampak? Dia kelabu WhatsApp sikit. So benda-benda gini, kita elok gunalah. So dia banyak tool kat bawah. Dia ada preset ni. Bawah ni kau tengok. Untuk color dia ada, nampak? Bukan tu saja, itu simple, okey. Itu simple, dia ada yang lain juga. Dia ada preset dia ada nak setting cahaya ada, dia ada nak setting ni color, ni paling mahal. Color kita boleh adjust color merah tu, nak merah. Naik merah ke turun merah, dia boleh adjust color biru. Okey. So yang ni nampak? Yang ni adalah penting lah untuk kita masuk dalam poster. So, bila saya tengok, saya Google tadi produk IKS ni poster, dia punya produk bukan nak minta maaf lah cakap, dia nampak kusam sikit lah. Dia orang ambil gambar teropor. Jadi bila kita buat poster, kurang lah orang kata. Benda tak menarik. Kita punya color, dia tak buat color grading dan sebagainya. Kurang lah. Kurang. Okay? Jadi ni yang saya recommend lah, Adobe Lightroom. Okay? Yang paling best. Kalau yang nombor 2 ni Snapseed, sama juga pada Google. Dia kurang sikit function tapi dia free lah. Ni semua totally free. Yang atas ni ada bayar, bayar lagi best. Tapi yang free pun dah boleh guna. Jangan risaulah. Okay. So contoh, bila kita dah buat, bila nak buat poster atau video, kita mesti ada background untuk gambar. Bukan gambar produk kita je. Gambar background ataupun video background kita nak guna lah kita punya video. Biasa orang dia suka ambil kat YouTube. Tapi YouTube salah. Tak boleh ambil. Okay. Saya ada satu website ataupun apps yang kita biasa boleh ambil. Orang kata video ataupun gambar yang royalty free. Maksudnya kalau kita guna, tak ada pihak yang akan saman kita. So memang dia royalty free. Nama dia Pexel. Ni. Pexel. Okay. Dia banyak gambar, banyak video, semua cantik-cantik yang diambil oleh profesional punya fotografer. Tuan-tuan boleh gunalah. Contohlah ambil gambar kitchen kan, boleh guna, dia banyak lah, dia banyak. Contohlah kita nak ambil gambar pasal apa, pasal dapur, kita jual makanan kan. So dapur. Kan saya buka telefon sekarang dapur kita ambil kan. Okey. So bila dapur kitchen kan, nampak. Dia ada video. Ni kitchen ke bawah ni. Ni gambar-gambar lawa tu, boleh guna tu. Tak ada siapa akan saman kalau guna. Tak payah letak nama, tak ada. Ni memang orang bagi untuk kita guna. Memang dia macam satu Facebook tapi dia bagi gambar je. Dia banyak website tapi ni yang paling best setakat ni saya pernah gunalah. Ni untuk kita buat poster ataupun kita punya background poster kan, biasa kan orang guna kan, ataupun kita punya grafik. Kalau bukan tu je, dia ada video dia ni. Ni video ni. Ni video kat sebelah. Nampak? Yang ni kita nak ambil sendiri ni memang tak dapat dah tuan-tuan. Oh, ini memang expert ni lighting ni. 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 So benda-benda tu. So yang ni free, download, masuk video korang. Nak masuk TikTok ke benda kan, ni download masuk.
So ni one of the best. Okay. So dia akan membantu nampakkan poster, design kita atau video kita nampak pro. Bukannya nampak macam kelabu-kelabu asap, tak perlu joget-joget TikTok, tak perlu. Yang ni nak nampak pro. Yang ni cantik. Yang ni cantik. Nampak pro. So bila dah ada, contoh kalau video dah ada storyboard jalan cerita, ni lah cari dia punya tambahan scene tambahan. Orang kata, ni lah tempat dia. Ni best. Okay. Dekat internet pun ada website, buka komputer type packsales.com. Dia keluar, dia kat internet pun ada. Ni best. Saya recommend ni. Memang guna sepanjang masa, best. Okay. Seterusnya, bila kita dah ambil gambar produk, kadang kita ambil gambar macam ni kan. Dia ada background belakang ni. Kita nak buang ni. Background belakang contohnya ni lah ni. Takkan nak masuk poster dengan belakang ni. Alamak, sedih lah. Agak menyedihkan lah. Okay. Jadi dia boleh tolong kita buang background, kita guna apps ni. Remove.bg. Dekat online boleh buka internet browser. Type remove.bg. Dia akan tolong kita buangkan automatik. Contoh kat tepi ni kan. Tengok telefon kan. Okay, gambar ni kan. Saya nak buang background. Saya klik tanda share bawah tu. Saya terus hantar kepada ni. Nampak ni. Apps nama remove.bg ni. Tekan, dia terus buangkan background automatik, nampak? Diam je. Tunggu jap. Okey, nampak. Okey, dah hilang. Background dia magic. Okey. Kalau dulu kita kena guna sikit-sikit tarah-tarah bagi buang background. Ni dah simple. Okey, dah simple. Tu download tu masuk telefon. Okey, ni memang menjimatkan masa. Ni memang meningkatkan produktiviti. Okey, kita boleh buat sendiri kita punya barang untuk marketing. Okay. Tapi kalau muka kita tak terpotong ke, Dok? Kalau kita kalau muka cantik, bos. Kalau muka bos ada gambar kan, nanti dia akan buang cantik tepi tu lah, bos je. Oh, nanti rambut kan jadi apa? Jadi flat top lah. Dia akan tu saya balik dia guna AI, dia guna artificial intelligence, so dia akan buang. Tapi kalau tiba tak puas hati, bos pergi dekat atas ni ada edit tu, tepi tu. Ni boleh edit. Nanti alamak kata alamak. Dia edit, kita boleh buang balik. Okey. Kita boleh edit balik. Macam tu kan. Dah masuk, tunggu kejap dia buat. So edit kita boleh tambah balik atau buang yang mana kita tak nak lah. Kadang ada kalau gambar backgroundnya sibuk sangat, terlalu banyak benda. Ni edit. Nampak kat telefon kan? Nampak? Erase atau restore ni. Ni. Okey. Ada bahagian yang kita boleh buang, ada bahagian yang kita boleh ambil balik lah kalau kita nak. Kita nak recover balik kan. So kalau nak recover, tekan restore. Restore, nak erase. Kalau erase kan, saya erase, hilang tu. Saya restore, saya gosok balik, Pak. Dia ada balik. Tepi pun ada nak, Pak. Okey. Cantik. Dia ada balik sampai ujung, Pak. Ada balik. Kalau kita nak rak tu lah. Kalau sayang kata, rak ni mahal, aku beli, aku tunjuk. Ada tunjuk brand ni kan. Brand rak. Contoh. Kalau dekat komputer, dia ada dekat internet. Buka Google Chrome, type lah remove.bg. Macam ni. Type ni, dia keluar lah. Upload. Sama je. Kat telefon pun sama, buka internet browser kita boleh dapat juga. Tapi kerjanya leceh sikit lah kalau kat browser nak kena upload. Okey. Thanks. Dapat idea ni. Ni bukan untuk peserta je, dengan saya ni dapat idea baru ni. Terima kasih. Ni 5 tahun punya kerja, wah aku duk buat benda ni hari-hari. Sebab kerja saya makan iklan pun. Jadi hari-hari saya ngadap benda ni. Hari-hari saya ngadap. Kuncun. Ni makanan lah. Okey. Dan bila nak buat graphic design. Okey. Saya yang tak pandai design ni, saya sangat recommend Canva. Yang ni nombor 1, bos, sekarang. Nombor 1, dia punya owner orang Australia, dah jadi billionaire. Okey. So dia buat apa ni? Yang ni, Canva. Canva graphic design dan video. Yang ni sangat powerful. Sebab apa? Jom kita tengok. Jom. Okey. Jom. Contoh, Canva. Okey, bila buka, ni tadi punya kerja. Okey, bila kita buka Canva, yang buat dia powerful dan mudah untuk kita adalah dia banyak template, kawan. Ni. Nak apa ni? Tepi ni, Pak, ada Instagram ni, saya telefon Okey, logo, video, Instagram story, your story, poster, presentation, graph, kawan apa? Business card, YouTube punya video, dia ada dia punya template dia ada poster, ada flyer, ada logo, resume dan sebagainya, infografik. Nak sebut pun banyak. Okey. Dia ada semua. Kalau nak guna, contohlah, kita buat poster. Biasa kalau poster, paling selamat kita guna Instagram post lah. Contoh, Instagram post. Buka. Nampak? Ni. Free. Nampak? Semua tu free. Jadi dia ada yang berbayar jugalah kalau nak. Tapi berita baiknya, yang free pun dah cukup baik untuk kita punya kerja hari-hari. Saya tak bayar. Save cost. Save cost. Ini bila tuan-puan dah buat poster atau video dalam Canva, dia akan simpan dekat cloud storage macam Google Drive tu. Kapasiti maksimum 10 GB tak silap. 10 GB.
So apa-apa yang kita buat, siap kat telefon, boleh buka pula dekat laptop komputer. Kita buka komputer, type canva.com, buka Canva, sambung kerja. Dia dah jadi macam apa? Interplatform. Interplatform. Okey. Contohlah kata alamak nak buat video lah, seronok pula kata. Okey, kita dah letak buang background kan. Okey. So normalnya bila guna Canva, saya dah guna dah 5-6 tahun. Orang yang first time guna, dia nak guna tengok template dia pening. Alamak macam mana nak guna ni? Alamak tak ada idea lah nak guna. Alamak dia normal macam tu. Tapi jangan risau. Kita template ni yang bagus guna sebab apa? Sebab yang buat ni designer, graphic designer yang hebat-hebat yang buat ni. Maksudnya dia punya color, dia punya font ni susah ni kalau kita buat berjam-jam kita kena macam tu, color yang macam tu. So kita guna petua yang pertama ialah kita kena pergi balik dekat Google Keep tu, tengok kita punya poster nak letak apa. Kita dah apa? Kita dah buat kan dia punya planning tadi kan. Poster, contoh poster. Ni poster kita. Okey, bos kata buat poster. Okey, kena ada ayat ni, rasa sekali nak lagi. Rasa kacang dan gula Melaka mengasihkan. Okey, 2 ayat. Hal sedap 3 ayat. Hubungi Pak Mat. Okey, 4 ayat. Kena ada 4 ayat, ada 1 gambar. Okey, bos cakap macam tu. Okey, kita dah tahu 4 ayat. Jadi bila kita buka Canva, kena cari template yang boleh tampung 4 ayat dan gambar. Tu je cara dia. Kau jumpa yang berkenan, alamak mana yang berkenan contoh. Ni tak sesuai. Cari jangan risau ambil masa ni. Yang ni sesuai, bolehlah 4 ayat 1 gambar. Yang gambar besar letak background ambil kat pixel tadi. Ni pun boleh. Ni contoh yang ni kan. Pilih satu. Guna. So kat pixel ambil gambar dapur tadi, buka pixel ambil gambar dapur. Ni dah boleh tukar ni. Tulisan boleh tukar terus. Ni. Boleh tukar terus. Boleh tukar terus. Contohlah tulisan nak tulis sedap. Sedap untuk tulisan. Ni on the spot kita buat. Gambar ni kalau klik dia terus klik ni perasan bawah ni ada replace ni. Nak tukar gambar kan, tukar. Kita boleh upload, kena upload gambar kita buat tadi, kena upload masuk dalam kita punya Canva. Tapi kalau malas guna gambar yang dia ada, gambar dia pun ada juga ni. Dia ada bagi gambar tapi dia kedekut sikitlah. Gambar dia kadang ada yang bebel bayar ni. Okey. Gambar sedia ada nak guna tu. Sedap. Tukar color yang hitam ni. Tukarlah color jadi putih ataupun oren. Mana-mana. Pandai-pandai main lah. Ni. Jadi ni kuning. Kau tu. Oh, dia terus jadi je dok Jadi. Lepas tu mana produk tadi? Panggil produk yang kita foto buang background tu panggil masuk upload dalam Canva ni kan. Yang upload ni kan. Ni upload ni kan. Dalam tin tadi tu. Upload. Mana produk kau masuk. Tu yang ni. Letaklah. Parking kat belakang, tolak slow. Letak belakang. So nak kena susun ikut seronok lah. Benda ni leka bos. 3 jam 4 jam. Tapi hasil dia cantik, tak apa, sejam 2 jam apa kan. Nak tambah background dia kata alamak tak naik pula lah gambar produk aku. Macam mana yang kata ni tak lawa, ni tak naik. Kita boleh ubah dia punya efek. Tu. Bawah dia nak bagi naik. Apa color-color yang naik. Tunjuk. So cuba jaya sampai boleh. Perlahan. Sampai puas hati lah kan, senang cerita. Sampai puas hati. Rasa alamak tak naik jugalah, nak tambah background belakang. Macam-macam kita boleh buat. Okey. Tambah elemen, tambah ni, tambah belakang dia. Kata ni kau tambah ni naik gambar aku ni. Tukar color putih background belakang. Ni letak belakang dia ni kan. Nampak dah masuk, letak posisi dia. Ni saya ada buat tutorial lain ke nak ni. Tu. Naik sikit gambar, tulisan. Nak color lain lah tulisan, nak color apa, letaklah color ni. Kata alamak, tak naik tulisan. Alamak, tulisan terlalu plain. Tak ada masalah, pergi dekat efek bawah ni. Efek. Tukar tulisan jenis apa. Kau bersinar benda tu. Semua nama lah. Inilah. Okey, banyak cerita lah. Okey, so itulah bendanya. Okey. Boleh buat graphic design on the spot dengan video. Sebab apa? Kita kena biasa buat sendiri. Sebab bila zaman sekarang, zaman e-content ni, orang kena, kalau company lah, kau kena selalu banyak marketing. Kena selalu share content dekat media sosial lah. Kalau boleh seminggu sekali, seminggu satu. Sebab ada company di overseas, dekat LinkedIn saya baca kat Jerman. Dia orang hari-hari, dia banyak ramai staff, dia share content. Daripada follower sikit berapa orang, jadi berbelas ribu follower dia dah berapa tahun. Dia share hari-hari. Kan dia share knowledge, share tahukah anda informasi yang berguna pada dia punya apa target customer lah. So bila macam tu, kalau tuan-tuan nak buat seminggu sekali,
kena reti lah kalau asyik nak buat nak bayar orang sampai bila? Penat ke nak bayar orang? Betul. Ni free kan. Kita buat sendiri, kita pun cepat pasal apa? Kita tak payah nak tunggu nak review dia orang buat. Tak puas hati nak adjust, esok baru bagi kan. Betul. Kadang-kadang kita sendiri, kita punya CEO sendiri ada idea. Alamak nak buat gini. So dia sendiri boleh buat konten dia. Keluar tu cantik. Sebab daripada kepala dia direct keluar jadi benda tu. One of the best lah macam tu. Punya bos-bos lah macam tu. So ni kena master. Yang ni best. Dan sangat berbaloi lah kalau luar masa dekat graphic design. Zaman sekarang. Setuju dok. Okay, selain pada tu, zaman sekarang pun kalau tengok, TikTok pun dah jadi trend tau. TikTok, YouTube, semua orang dah sibuk. Nak duduk rumah kan, semua orang dah jadi YouTuber. Ramai nak jadi TikToker. TikToker pula, pada yang belum ada, dia bukan yang zaman dulu punya TikTok joget-joget, dah tak ada tau. Sekarang, iklan banyak kat TikTok kawan-kawan. Brand-brand besar, Shopee, Lazada, kadang KFC, Pizza, semua ada TikTok masing-masing dan dia orang buat video pasal dia punya produk. Oh, memang nice. Yang best gila. Dia target golongan muda kan orang ni. So, untuk buat video, sekarang nombor satu yang paling senang, yang best ni, CapCut. Sekejap lagi saya tunjuk. Sebab apa? Sebab dia senang nak guna dan dia banyak feature. Canva boleh juga buat video. Saya tadi tanya template kan. Kita just masuk dia jadi video. Simple. Okey, kalau CapCut, kalau tuan tengok CapCut, kita buka kejap yang cerita. Ni kita cerita je. Kita tak buat tutorial, nak tunjuk. Jangan nak follow kan penat saya nak teman korang. Okey, CapCut. Okey, logo dia macam tu. CapCut. Okey, saya dah download video pada Pexel tadi. Dan saya dah masuk, saya dah produk kita ni. Ni contoh video saya buat satu tadi. Ni kan. Ambil gambar orang. Okey, saya play kejap. Ni video yang saya ambil pada Pexel. Ni 5 minit je buat tadi. Okey. Oh, canggih terus jadi headline tadi. Tak payah joget, bos. Biar produk berjoget Tak payah joget. Tak payah joget, tak payah apa, tak payah gini-gini, tak apa. Kita buat elok. Sebab bila kita buat elok, bila cara kita iklan tu elok, dia membina kita punya brand tau. Orang kata profile kita. Profile ni kadang kalau kita gedi-gedi bukan bukan semua orang nak suka nak beli. Tapi bila kita buat ala-ala iklan, kita tahu orang yang profesional kat TV dia buat macam mana. So kita cubalah tengok tema dia. Macam gitu ramai, tua, muda semua. Tengok kita dia seronoklah. So nak beli. Yang tu kalau dekat ni lah. Dekat ni kalau kat Canva, Canva pun menarik video dia bos. Memang Canva siap boleh buat montage. Okey, contoh Canva kan. Video yang pernah dibuat. Okey, ni video saya pernah buat lah. Okey, Canva kan. Okey, Canva mah ni contoh video. Template banyak. So pilih satu template dah kita buka, kita edit-edit, tukar-tukar dah kita boleh play tu atas ni. Nak main, tengok. Tu. Pertama lagu. Yang ni lagi nampak profesional kalau pandai guna, siap lagu semua. Ada video-video dia. Banyak, Canva banyak. Canva banyak. Kata sayang lah kalau tak guna. Contoh yang ni kan. Ni kalau siapa pandai guna ni memang powerful lah. Template yang ni kan. Yang ni bos. Ni. Tak ada bunyi pula. Nampak? Okay, tunggu sekejap Loading internet. Berhenti sekejap. Perasan tak gambar-gambar video tadi kita boleh ambil sendiri kat rumah? Perasan tak video dia? Depan kereta, tepi kereta. Kalau teknik yang betul, kita sendiri boleh ambil, kita sendiri boleh buat video macam ni. Dekat rumah, kat telefon pula tu. Bukan tak payah guna komputer. Zaman sekarang, semua kat telefon. Ada orang dulu guna komputer, guna Adobe After Effects lah, Adobe Premiere Pro. Kita tak payah, kita guna Canva, siap satu video yang elok macam ni. Ni. Hilang pula background ni. So dapat Dok, ada yang bertanya ni. Dia doktor nak tanya, apps free selalu ada watermark. Ada tips untuk remove watermark? Soalan best. Okey, berita baik untuk anda. CapCut boleh remove. Video panjang mana CapCut boleh buang watermark. Belakang dia. Yang ni yang sekarang jumpa yang saya tunjuk ni tak ada watermark. Canva kalau ambil template free tak ada watermark. CapCut kan? Saya buka CapCut kan. CapCut kalau kita buat video baru,
kepada yang first timer lah. Contohlah kita buat video baru, masuk gambar ni kan. Video baru kalau kita buat, nanti kat ekor dia ni, dekat ujung ekor ni dia ada watermark tau. Ha ni. Baik yang ni, CapCut. Yang ni CapCut dia murah hati, kita boleh tekan, kita boleh delete. Video panjang mana pun nampak dah tak ada dah. Sebab tu saya cadangkan CapCut. Jadi nak buang TikTok kat ujung tu pun boleh lah kalau kita. Pasal TikTok ni dia terkenal dengan gedik-gedik kan. Jadi kita tak naklah nampak macam kita buat iklan tergedik juga. So sebenarnya kalau video TikTok dapat save, belakang tu boleh buang. Cuma TikTok yang terapung tu nak kena fikir lah. Yang ada kan ada TikTok punya nama terapung lah. Okay. Yang tu tak boleh lagi Yang tu belum jumpa lagi. Dia belum murah hati lah kot. Dekat ni. Tapi yang ni antara yang best lah. Okay. Lagu pula dekat CapCut banyak lagu. Tapi kalau ataupun nak lagu yang lain, ni dia ada satu website, lupa nak masuk kat slide-nya. Yang dia Backsound. Bandsound.com tak silap. Okay, ni website ni dia banyak lagu yang kita boleh guna. Ni website dia. Sorry lah ni. Okay, website dia. Download. Nampak muzik biasa orang dengar kan. Okay. So ni lagu yang ni. So, kalau kita masuk dalam Facebook, kita letak lagu orang, dia akan bagi, dia marah tak bagi dia. Dia tak bagi. Jadi ni lagu-lagu dia lah yang kita boleh guna. CapCut pun ada lagu dia, banyak lagu. Okey. Kalau TikTok yang ada buat kat TikTok, janganlah post dekat Facebook. Nanti Facebook dia akan buat tanda ni, dia tak bagi sebab kita langgar copyright. Kalau TikTok punya lagu banyak langgar copyright. Okey. So lagu nak kena jaga. So ni ada website bandsound.com ni, satu lagu tempat yang boleh cari lagu yang kita berkenan lah. Yang tu. Yang tu. Okay. So ni video making. Yang ni skill yang best. Lama sikit nak develop tapi best. Berbaloi. Orang kata. Berbaloi. Okay. So bila kita dah bila dah siap semua kita punya post-post, kita nak share kat mana? Ni WhatsApp Messenger memang kena share lah. Kat customer, kita share dekat group WhatsApp yang kita ada, kat broadcast. Broadcast tu biasa yang kawan-kawan kita kenal lah. Okay. Telegram pun sama, kita buat channel, kita share kan, Telegram. Facebook ni macam biasalah, post kat Facebook group dan sebagainya. Kalau IG pun sama, letak video atau gambar. Twitter pun best juga post, tapi dia kena caption kena pendek, tak boleh panjang. Dia ada limit perkataan tu sikit sangat. Okay, trend sekarang TikTok. Ini bang, ini sekarang semua. Okay, makin lama makin ramai. Okay, TikTok. Untuk meniaga pun dah ramai buat trend TikTok. Lepas tu YouTube, elok share. Biasa YouTube ni video-video yang panjang lah pasal proses dekat kita punya industri. Kadang kita nak tunjuk. Okay. Ada video corporate ke. Ni. Kalau LinkedIn ni, kalau kita share, biasanya hal-hal macam profesional, macam kita punya moderator bagus. Dia share pasal new trend dekat bidang ni, apa penemuan baru. Kalau tuan-puan yang ada company boleh share pasal ni lah, info tentang kopi ke, info tentang maintenance kereta, share knowledge yang ni, knowledge yang agak berguna. Sebab kadang orang dia bukan nak tengok, dia tak suka tengok kita terlalu menjual tau. Dia kena kita tunjuk sesuatu yang ada nilai untuk diri mereka. Okay? Tentang info tentang kereta ke, info tentang tumbuhan kalau kita jual benda-benda berkaitan dengan pokok, info tentang kopi dan sebagainya lah. Ni kat sini sesuai. Okay? Dan boleh dia korek-korek, rupanya orang ni jual ni. Kita kena bina kita punya branding tu. Ni ada one of the best way to nak buat branding lah. Okay, LinkedIn dan profesional. Okay. Seterusnya Facebook Business Suite ni baru. Yang ni kalau kita ada banyak page Facebook, kita manage kat ni. Lepas ni kita cerita pasal ni. Ni best. Okay, so ni lah dia secara kasarnya. Dia punya ni lah. Kalau saya biasa buat iklan untuk kursus, saya akan share kat semua ni. Okay. So WhatsApp memang perlu, Telegram, Facebook kita share. Okay, akaun kita buat akaun kedua ke akaun ketiga. Instagram pun sama, boleh buat akaun kedua. Ni Twitter. Okay, yang ni LinkedIn LinkedIn bagus juga share. Dan ni TikTok ni. Ini TikTok, video-video TikTok. Dan ni untuk YouTube. So semua ni, kalau kita ada share, dan kita ambil masa untuk develop skill untuk share kat semua. Guna telefon sebenarnya lagi laju pada komputer. Nanti bila orang Google je, memang nama kita keluar. Tak percaya, tuan-puan try Google nama saya sekarang. Saya letak bin, Azli Nawawi, apa keluar. Semua benda yang saya buat ni lah keluar. Okay? Dia membina kita punya online profile juga. Okay? Try Google nama saya, Azli Nawawi, tengok keluar apa. Okay? Jadi orang akan kenal kita sebab kita terlalu banyak konten dekat internet. Sebab tu orang kata kalau untuk marketing, konten kena selalu ada, seminggu sekali at least. Barulah kita akan dikenali. Macam tu. Okay, seterusnya Facebook Business Suite. Yang ni kalau kita ada banyak Facebook page. Okay, dan kita pula dia boleh manage Facebook,
Kalau yang suka My Facebook Ads, kat sini tempat dia, kita boleh bayar dan kita akan boost kita punya iklan macam ni. Dia ada analytic function, ada messenger. Kalau tengok, dia menarik jugalah ni. Okay? Ni adalah untuk ni. Ni business suite. Okay? So, dia ada banyak page. Kalau tengok atas ni, semua okay, page-page yang saya jaga. Dan satu tempat, banyak page. Semua ada kat sini, kita akan manage kat sini. Contoh dia ada ni macam mana rupa page kita kat orang dia tunjuk. Okey, kalau kita nak tambah ni kita punya story nak create post dekat atas ni boleh. Dekat bawah ni pun boleh ni. Ada tambah ni okey. Create, boleh buat live, boleh buat ad, okey, Facebook ad, story dan sebagainya. Sekarang dekat page kita boleh buat story tau, page office atau page kita punya company. Terus ada messenger kat sini. Kalau ada customer nak order ke, nak tanya soalan, boleh jawab terus kat sini, nampak? All in one tau, okay? Lepas tu ada ni notification, ads, kita boleh setting kita punya ni, boleh lantik kita punya admin, semua kat sini, view page role, nampak? Semua all in one, okay? Kita boleh letak ads ni, ads pun kat sini juga, tekan ads, dia akan tunjuk lah apa option yang kita ada untuk buat Facebook ads, okay? Kita nak bagi ni, boost a post, yang post-post kita pernah buat kan, nampak? Dia tunjuk reach berapa orang, post-post kita nak boost, kena bayar berapa. Dia logik lah, kalau bayar sikit, perginya sikit. Kalau bayar banyak, jauh lah, ramai lah tahu, macam tu je. Okay? Macam tu lah, Facebook. Okay? Dan cara yang saya biasa buat, ni saya punya teknik lah, untuk bagi orang nampak kita punya page. Saya akan buat satu, contoh, ni page saya kan, global ni kan. Global ni page saya kan. Okay, saya akan buat satu lagi, okay, ni page. Okay, page. Jadi saya akan buat satu lagi akaun Facebook, yang kedua, nama office saya juga, so dia jadi macam agent tau. Dia jadi macam, kalau lebah kita pergi scout, dia akan hantar kat orang. Kita akan cuba berkawan dengan seramai mungkin, 2,000 lebih kawan, dan kita akan share apa daripada page kita. Jadi orang tu, dah kawan kita, nak tak nak, dia akan nampak lah kita punya page ada apa. Nak bagi visible lah, kita hantar kat dia, kita punya berita, nak tunggu dia like kita, memang tak ada lah, lambat lah. Okay? So kita hantar, kita share apa kita punya kerja-kerja, aktiviti dekat page kita jual apa, kita share. Jadi kita share. Bila akaun yang Facebook kedua ni share, orang yang kawan kita nampak. Lama benda tu kata sebatilah dengan hidup dia. jadi viral Dia itulah sebenarnya nak terkenal, nak orang kenal, sebenarnya usaha macam itulah. Daripada ni cara yang betul lah, kita hantar, dan cara yang free. Ada cara berbayar, tapi yalah kita nak cover free gini kan. Cara yang free, okay. So kita nak kena build branding tu, kita kena perlahan tau. Okay? Sikit-sikit kita share. Kadang share informasi, kita share aktiviti, ambil gambar kilat kita, buat ikon sikit. Kadang kata-kata hikmah, macam tu je. Sikit-sikit. Lama orang akan kenal lah. Okay? Orang kenal. Okay? Orang akan kenal. Okay. Tu pasal marketing. Okay? Pasal marketing. Ada soalan tak? Okay. Tak ada. Lemak. Okay. So far tak ada soalan. Okay. Okay. Dan saya punya, okay, ni copywriting biasa ayat-ayat promo lah. Okay. Biasa kalau saya punya personal tips lah. Kalau ayat promo, kita yang paling bagus kita provide value tau pada kita punya customer. Kita bukan je datang tu, oi belilah aku punya ni, sedap, susah. Kita kena provide value. Contohnya kita akan, macam kami biasa jual kursus. Kita akan cerita lah, okay, kalau datang kursus ni, anda akan dapat nampak profesional di masa live session. Ataupun anda akan dapat buat video sangat laju. Boleh buat graphic design dalam masa 30 minit. Hanya tu, belum begitu tau. Kita menjual impian kat orang tu. Okay. Kita jual cerita yang dia mungkin nak jadi. Macam tu orang suka tau. Kalau macam kau tengok Nike kan, Nike dia bukannya dia share kasut semata-mata, layer sol tak ada. Tu kendian punya info. Dia share athlete, dia share cerita, share story tau. Macam tu, dia kena provide value. Kadang orang dia suka apa? Dia suka jimat masa, jimat duit. Kadang dia suka prestige. Okay, dia suka, yelah, benda kita kena tahulah kita punya customer nak apa. Kadang-kadang bila bercerita dekat kita punya promo copywriting, jangan letak ayat-ayat yang terlalu nampak besar atau pandai. Setengah orang dia baca pun dia dah macam rasa kecil. So kita guna ayat-ayat yang simple lah, yang orang biasa, layman terms semua, layman terms. Ayat belagak kalau yang tu panggil. Ayat belagak kalau macam kita orang elektromagnetik angkasa, apa, concurrent engineering, memang tak ada lah orang nak baca post kau, orang biasa-biasa. Dan itulah, jangan, kalau boleh cuba elakkan, cuba guna ayat yang sesimpel mungkin yang orang senang faham.
Macam tu. Orang senang faham. Kena sound friendly lah. Kena sound friendly. Jadi benda tu dia akan membantu kita lah. Lepas tu kalau kita jual produk, jangan letak nama produk, letak benefit produk kita tu, yalah, kena selit-selit jugalah benefit. Kalau guna ni dapat jimat ni. Biasa kalau jimat-jimat ni orang suka. Dapat jimat masa, dapat jimat duit. Orang memang suka kalau dapat jimat ni sekarang. So tu dia punya copywriting punya tips lah. Lagi pendek boleh buat, lagi impact, lagi tinggi impact, lagi power lah korang. Okey Dok, ada yang bertanya ni Dok. Dia nak tanya kalau ada keperluan untuk upgrade kepada yang berbayar, apakah antara apps yang paling berbaloi ya? Okey, kalau berbayar yang confirm, kalau yang marketing Facebook tu lah. Facebook ads sebenarnya berbaloi kalau bayar. Memang dia rich ya, rich people betul lah. Baloi bayar. Kalau macam Canva tu tak perlu. Canva kalau yang lain pada saya still okey lah. Boleh lagi kita manage lah. Tapi kalau yang marketing, yang hantar-hantar data kat orang ni, kalau boleh bayar lagi best. WhatsApp business pun, kalau boleh buat, boleh buat. Tu pun tak bayar. Kalau ada Shopee kan ada kena bayar dia punya fee kan. Shopee, Lazada. Tu bayar, okey lah. Bayar yang tu okey. Bayar untuk marketing okey. Betul. Dia buatkan semua kan dengan platform e-commerce dia semua dah complete. Jadi kita bayar fee sikit pun rasa tak rugi. Tak rugi. Rugi. Cuma kalau e-content, kalau kita bayar orang, kita penat lah. Sebab benda tu nak keluar selalu. Tapi kalau kita asyik bayar orang, lama-lama kita pun, kadang marketing ni bukannya letak 5,000 iklan 1,000 datang, tak ada. Dia kadang orang kata ikut nasib dan ikut masa. Masa kan. Jadi zaman sekarang pula time PKP, ramai bisnes yang dah ada scale down. Scale down ni lah caranya, cuba buat sendiri dan yalah. Pelan-pelan. Tapi berbaloi lah. Luang masa sangat berbaloi. Bila pandai tu memang best lah. Idea korang kejap-kejap dah jadi content, memang best lah. Pada saya recommend sangat. Belajar benda ni. Okay? Jom kita cerita pasal productivity pula. Okay, jom. Yalah, marketing kena buat. Meniaga kerja kena buat juga. Okey. Kan marketing power tak boleh deliver, penat juga kan. Orang pun tak suka. Okey. So macam mana kita nak deliver? Nak cuba bantu kita deliver. Okey. Saya punya recommendation first adalah Google Calendar. Dengar macam biasa kan? Saya cerita apa yang luar biasa sikit. Okey. Dia yang bestnya dia okey. Yang ni common. Set due date, manage date, task reminder ni common. Tapi yang bestnya kita buat kalender satu, kita boleh share dengan kita punya klik kawan-kawan sekerja ataupun office mate lah. Jadi sama-sama boleh contribute kat satu kalender. Nampak? Okey. Dekat komputer pun kalau buka web apps pun nampak. Macam biasalah Google. Tapi yang ni yang penting. Due date. Saya terbaca tau. Biasa saya suka merayap dekat LinkedIn. Saya terbaca. Orang yang kata veteran ni, macam geng-geng macam yang Warren Buffett semua tu kan. Dia orang to-do list ni, dia orang tak pandang sangat tau. Sebab apa? Sebab to-do list ni, bila kita buat, contohlah, kita buat to-do list untuk bulan ni. Bila kita buat, bila ada berbelas jenis kerja nak buat, kita tengok demotivated tak? Tengok penat tak kawan? Aku tengok, ya Allah, serabut. Jadi macam kita lah, banyak. Kita punya kepala tu rasa berat. Pada benda tak buat lagi, tapi mentally kita dah rasa exhausted. Macam tu orang kata. Tapi ada setengah orang, cara dia ni, dia buat due date. Contoh kat kalender. Contoh saya cerita tak cerita kan. Okay. So dia buat ni, dia buat ni, due date. For example, okay. Saya 25 Ogos saya kena ada satu kursus saya kena buat Excel. Okey. Jadi bila tengok due date, kita secara automatik kita akan dapat merancang kata backward punya planning tau. Okey, due date. Okey, maknanya seminggu sebelum saya dah kena launch iklan atau 2 minggu sebelum saya dah kena start dengan material untuk iklan. Yang tu, dia macam tu. Contoh kalau korang tiba 25 nak kena deliver 1,000 kotak. So seminggu sebelum atau beberapa hari sebelum kau kena setting kat sini. Apa yang nak kena capai? Apa nak kena capai? Bila buat macam tu, nampak sikit, nampak dia punya orang kata, orang kan cepat cemas nampak due date. Dia akan terbuat juga. So by the time 25 bulan ni, kita dah almost deliver apa yang kita kena deliver. Orang-orang lamanya style lah, dia guna due date tau. So kalender dia penuh macam ni lah. Macam ni. Ni, penuh. So bestnya, bila guna Google Calendar, kita boleh buat grouping, dia punya grup-grup jenis tugasan. Ni. Dan kita boleh ikut guna color. Color. So nampaklah. Color kita buat color yang penting bolehlah color merah macam tu. So benda tersusun. Bila ikut due date ni pada saya setakat ni saya dah 5 tahun. Macam tahun lepas kita berjaya deliver 60 kursus. Bayang 60 kawan-kawan, 60. Tahun ni kita buat rendah sikit 40. Tahun sebelum kita deliver 44 dan semua alhamdulillah kita boleh deliver guna due date punya teknik. Due date. Okey.
So kita letak tarikh nak deliver bila dah kita rancang ke belakang. So kita tahulah, oh ni minggu depan dah. Contohlah 27 nak kena deliver. So 20 hari bulan tu kita, oh hari 20 ni aku dah kena iklan ni, kita dah kelang kabut. Padahal nak iklan esok lusa boleh, tapi kita dah start rasa nak kena buat itu. So kita akan buat, bangun pagi esok kita akan buat juga. Macam itulah. Cerita ni. Panjang cerita aku. Tapi itulah bendanya. One of the tips, okay? One of my tips, okay? Itu ceritanya. Okay, dan saya ulang balik, Google Keep. Ni memang sangat berguna. Okay, memang sangat berguna. Okay, so macam tadi lah, dia boleh arrange nota dalam grup. Okay, boleh dekat web. Dia kalau kita pandai guna, dia sangat powerful. Sangat powerful. Okay, sebab kadang-kadang bila kita tengah duduk saja tu, idea banyak tau. Kadang tengah duduk tengok Netflix kan. Kenapa tak buat gini? Kadang kita nak buat sesuatu, ada masalah. Time lepas keluar mandi, keluar pada shower tu, dia macam tu. Bila benda-benda tu kan, yang tu lah kita nak catat dekat sini. So kalau kita kata, aku boleh ingat, carilah nanti bila kau buat kerja kan. Memang tak ingat. Tak ingat. Lagi satu, bila dah ada dekat sini, sebenarnya kita dekat dalam kepala kita dah plan tau. Kita dah rancang sebenarnya. Dah nampak dia punya rupa macam mana. Kita dah kita dah visualize. Dah visualize. Contoh yang ni bos saya, dia suruh saya buat video kan. Kita dah, bos bagi barang, kita tepek. Ni kan. Ni saya bagi ni video montage. Kat sini saja kita dah nampak, oh video kita akan jadi macam ni. Kita dah nampak. So by the time kita kat nak buat video, kita nak buat kerja, kita dah ada planning tu dalam kepala tau. Kata macam gitu cantik tau. Kata kita tak blur. Nak menulis pun sama. Tuan-tuan boleh tulis apa-apa yang keyword kat sini, nanti time nak buat writing, datang boleh terus jalan laju. So kalau kita sayangnya apa, nak buat kerja depan komputer boleh terfikir, nak buat apa yang tu sedih lah. Kata masa terbazir. Okay, tak efektif. Okay, tak efektif. Saya biasanya bila dekat depan komputer, saya dah tahu saya nak buat apa, so datang komputer tu jalan. So bila tanya relax betul lah. Gila main tengok movie macam tu. So this is one of the tool lah, sangat powerful. Okay, highly recommended. Okay, highly recommended. Nak buat email kat orang. Nak buat iklan pun elok juga kan, tahu kat sini. Nak make sure content tu at least 2 hari sekali kan ada iklan masuk kat situ. So kalau ada video tutorial kat YouTube yang best-best, share kat sini. Jangan share. YouTube kan, contoh alamak tengok video kan. Tengok video, alamak, bagus lah. Ni boleh ni nak rujukan di masa contoh ni. Ni. Video ni, Mamat ni kan. Ni rajin Mamat ni, dia buat CapCut punya tutorial. Kita kan, kita tengok kan. Alamak, best lah kata. Nak buat lah. So apa kita buat? Kita nak simpan, kita boleh share. Kita hantar pada Keep terus ni, Google Keep bawah sekali ni, kau perasan. Keep. Nampak dia masuk terus. Dia masuk ni, bagilah kategori apa. Simpanlah label kita. Macam saya dah buat video making punya label. Jadi next time kalau kita cari dekat label video making tu, adalah bendanya. Ni sekejap ni video making punya label dan klik OK. Save. So akan tersimpan dekat Google Keep untuk rujukan di masa depan. Dan tu lah. TikTok pun boleh simpan video kat sini. Okay. Tu dia. Ni best. Rugi lah kalau tak guna. Dia ada apa? Kan? Okay. So, dan bila kita buat bisnes ataupun kita buat kerja-kerja yang pengurusan, kita terdapat lagi daripada data. Okay? Data, Excel tu memang makanan dia lah. Tapi bila dekat telefon, kita boleh juga buat kerja-kerja berkaitan Excel. Manage data and brands, kita boleh guna Google Sheets. Google Sheet. Jadi kita boleh handle spreadsheet dekat telefon kawan-kawan. Yang ni antara yang power kat lah. Seperti pula ni. Google Sheet. So ni antara yang powerful jugalah. Dia free, dah boleh download dekat ni sheet. Ni sheet. Jadi Excel yang simple tu. In fact kalau kita rajin Excel yang tak berapa simple pun kita boleh buat guna ni. Boleh buat guna ni. So bukan tu je, dia boleh buat graf ni. Nampak ni, ni graf ni. Ni buat kat telefon ni. Graf-graf yang ni kita boleh buat juga. So nampak ni. Dia punya data. Boleh dekat telefon kita dah boleh tengok. Sebenarnya kalau kadang Excel kita buka, kita nak copy paste je, kadang nak tambah, nak tolak, kita boleh buat. Betul lah, ni kan, buka kan. Formula tu ada. Ni formula apa tambah apa ni. Yang formula Excel yang biasa tu ada. Tambah ni contoh. Yang tu. Formula pun ada. So sekadar nak buat penjumlahan ke total pembelian ke dekat telefon memang boleh sangat. Memang boleh sangat. Kalau Ustaz sempat buat boleh collaborate, nampak? Dia boleh collaborate dengan orang lain.
Boleh buat juga analysis data dan sebagainya. Boleh buat carta nak present kat bos on the spot. Ni guna telefon tau. Ni geng admin takut ni sebab dia tahu nanti bos dia tahu dia boleh buat kerja kan. Bos dia suruh buat kerja, dia risau. Okay, so ni boleh dekat telefon. Tak payah guna stylus, just guna jari kita dan buat kerja guna spreadsheet yang simple. Macam sebelah ni saya buat apa bajet-bajet ni untuk pembelian. Ni semua guna telefon. Okey, telefon. So benda tu boleh. Okey. Okey, seterusnya meeting dan video call. Yang ni secara jujurnya walaupun di UTHM ramai lagi masih belum selesa tau. Dia dah biasa join meeting macam ni, tapi bila nak organize meeting tu ramai dah dia dah kelang kabut. Okey. So banyak option. Zoom paling popular. Tapi kalau untuk free Zoom cuma boleh 100 orang. Nak lebih 40 minit kena buat sesi kedua tambah lagi 40 minit. Leceh sikit. Ada trik dia tapi leceh lah. Okey, tapi boleh record. Okey, kalau yang free version Google Meet adalah yang terbaik. Google Meet terbaik. So Google Meet dia boleh masuk 100 orang, dia boleh pergi sampai 60 minit. Google Meet. Google Meet. Kalau kita buat cakap 2 orang kan, doktor, kita boleh buat sampai 24 jam. Itu 2 orang lah. 24 jam, one to one 24 jam. Okey. Takut muntah je tengok. Contohlah kita ada 2 orang ada projek drawing nak kena buat kan. Kita nak kena siapkan dalam masa 1 hari, kerja due date. Kita boleh buka 2 orang, ni macam mana duduk sebelah sambil kita collaborate kat drawing, kita boleh collaborate Google Meet. So bincang macam kawan-kawan kat sebelah, tapi kat rumah masing-masing. Yang tu best, ramai tak tahu. Kadang-kadang kan. Betul. Kan bila buat task, kita nak 2 orang je. Kawan kita nak settle design ke apa kan. Spreadsheet ke report, kita boleh buat 2 orang, 24 jam dia bagi. Kalau dah habis 24 jam, kita buat sesi kedua lagi tambah lagi 24 jam. Tak tidur Tidur. Okey, apa yang bagus kalau kita install app ni kat telefon? Yang bagus ni saya tunjuk kenapa. Okey. Bila kita install kat telefon, contoh kalau Zoom kita install, kita boleh organize meeting daripada telefon sahaja. Yang tu penting kan kawan. Contoh kan, kita buat kan, alamak nak pergi meeting lah, biasa guna komputer. Ni komputer tak ada ni, alamak aku kat luar ni, kat pasar ni tengah beli sayur untuk bini masak. Contoh. Boleh, jangan risau. Kau pergi dekat ni, kat schedule ni, ni. Schedule. Nampak tu? Tak ke macam dalam komputer punya. Ni. Meeting-meeting, okey, bagi cek-cek yang mana, bila dah done, kita boleh email ni pada kawan-kawan ni. Nampak email. Nampak? Daripada kita kawan-kawan. Email ni nak dapat mana email ni? Daripada Google Keep lah kawan-kawan. Google Keep, tengok macam saya kan, tunjuk saya buat kerja hari-hari. Bila Google Keep, dia ada email yang kita boleh ni. Saya buat email punya template. Email ni. Senarai. Copy sini, paste dekat dalam saya punya. Ni, contoh. Kalau kat WhatsApp, tuan-puan ni, share ni. Ni, highlight ni sampai bawah ni. Share yang tu dekat WhatsApp. Bagi dekat WhatsApp. Copy, paste dekat WhatsApp. WhatsApp group pejabat. Ni yang powerful. Okay. Kita boleh buat dekat telefon. Tak perlulah kau nak pergi komputer. Dulu kena guna komputer. Kalau kat Meet pun sama, tiba lama bos buat meeting ni kita kat luar. Kadang kita bila time work from home ni kadang tak tentu, kadang anak nak ni lah macam-macam kan. Jadi kita boleh ni, new meeting. Ni bawah ni. Schedule in Google Calendar, nampak? Dia buat schedule in Google Calendar. Ini powerful. Ini powerful. Nampak ni. Buat. Boleh masuk orang siap-siap ni. Add people. Guna telefon boleh schedule meeting, which is quite amazing lah pada saya. Okay. Yang ni. Okay. So, okay, yang ni cara nak meeting, jangan risau. So, kerja kat rumah boleh, okay? Jangan risau, boleh. Okay, nak jimat data, tutup video dengan suara pun boleh. Mana-mana, okay? So, boleh. Okay, seterusnya, email. Email biasa Gmail lah. Gmail lah, okay? Untuk Gmail, sebab apa? Gmail senang guna kat telefon. Sebabnya apa? Nak share file, ya Allah, senang yang amat. Contohlah, ni kan, Gmail kan. Contoh, alamak, bos tu share lah, share dokumen lah, contoh. Share gambar, terus share, terus hantar ke Gmail, nampak? Dia punya level of integration tu kata off the roof lah kata ni. Bawah kan, ada Gmail. Ni Gmail, ni bawah ni. Tekan Gmail, terus share pada kawan-kawan. Satu, kalau dokumen sama juga. Contohan, kawan-kawan dah buka, ada kawan minta file dokumen nak share kan. Tuan alamak dokumen tak ada, dia kata alamak nak buka komputer. Tak perlu buka komputer, okey? Just buka dokumen mana contohan. Oh, dokumen tak ada lah. Contoh ni. Buka satu dokumen PDF. Tiba bos kata, email aku sekarang, kau nak email macam mana kalau dah telefon? So boleh. Dokumen buka dan terus share, send file, terus hantar ke email.
Gmail, dan hantar kat bos. Okay? So sangat best dan kita boleh integrate dengan Google Calendar. Kita boleh apa-apa jemputan orang, contoh meeting kita boleh hantar pada kalender, export to Google Task pun boleh. Ni tak ada cerita lah. Ada Google Meet dalam ni, boleh in jadi tak perlu install Google Meet. Lepas tu ada feature room dan sebagainya. Dan kita boleh handle lebih dari satu Gmail. Contoh saya punya Gmail ni, saya ada banyak, nampak? Saya klik, ni semua Gmail yang saya ada. Dia maksimum 10 kalau sekali login. So kita boleh nampak? Dia banyak. Okay, banyak dia punya potensi yang kita boleh buat. Orang kata the sky is the limit lah. Okey, ni masalah yang biasa dihadapi oleh ramai orang. Iaitu, kita suka ambil gambar lah sampai penuh telefon. Bila penuh telefon, dia akan efek performance telefon kita jadi berat, tak boleh install app lain, kadang buat kerja ni. Dok, ada yang tanya soalan ni, tapi soalan advance. Dah masuk dah ke slide ni, tak payah jawab. Kena cara ni orang rumah saya Gajin. Tengok kau 24 gig gambar sahaja. Ya Allah. Okey, so apa cara solution dia? Ni cara saya. Nama dia Google Photos. Biasa telefon dengan video lah yang berat. Dokumen tipu lah, penuh dokumen. Saya mana ada dokumen telefon saya. Okey. Kenapa? Okey, saya cerita kenapa. Okey, bagus untuk store fotos. Okey. Available dekat komputer boleh. Buka komputer pun ada Google Photos ni. Kita boleh organize foto dalam album nak bagi tersusun contoh. Foto kek kita masak, kita buat kek. Kek lapis. Tu kek butter cake. Kita boleh groupkan kita punya fotos, okey. Lepas tu bila kita ambil gambar kan. Kita ambil gambar, Google Photo akan synckan dekat kita punya telefon, nampak ni. Ni. Get ready to backup. Dia akan sync ke cloud lah. Kita masuk dalam kita punya Google Drive. Jadi maksimum dalam 15 gig lah kita boleh masuk. Tu kalau free version. Macam saya ni 100 gig, saya bayar RM85 setahun. RM85 setahun dapat 1 gig. Berbaloi sangat-sangat. Okey. RM85 sahaja setahun saya dapat. Jadi saya boleh simpan gambar sebanyak ni. Okey, so bila kita simpan gambar kat bawah ni nampak free up space. Ni yang berharga ni. Nampak ni kalau dalam slide ni free up 171 MB. Jadi bila gambar dah synchronize, kita boleh minta dia delete dekat telefon kita, tapi dekat kita punya Google Drive masih ada gambar tersebut. Tapi kualiti dia turun tak, Dok? Kita boleh setting. Kalau nak ambil gambar yang kualiti asal, dia punya storage besar sikit, dia ada cadangan, dia panggil version dia lah. Tu tak teruk pun gambar dia. Tak teruk pun gambar dia. So anytime tiba kata kita nak ambil gambar 5 tahun lepas, tak ada masalah tuan-tuan. Kau pergi ni, dekat Photos ni, satu dia bagi memori atas ni seronok lah. Yang kedua, tiba kata, alamak, nak cari gambar-gambar bos ke, nak buat poster kan. Pergi pada search bawah ni, nak cari balik search. Nampak? Dia boleh ikut orang, ikut tempat, ikut aktiviti dan sebagainya. Kalau ada album lagi senang. Saya kata, kalau simpan album siap-siap, lagi mudah. Pergi dekat library ni, nampak? Album-album yang kita pernah ada. Ni. Rumah-rumah, pindah rumah, masuk kursus-kursus saya. Semua saya letak dalam album siap-siap supaya senang nak cari. Tapi kalau tak jumpa, nak cari orang. Yang ni yang powerful ni. Contoh, nak cari orang. Saya tekan ni, kat atas ni ada view all ni. Nampak? Segala-segala manusia yang ada siapa-siapa yang pernah masuk dalam kamera saya menggambar, dia akan ada record kat sini. Jadi kalau saya bagi nama, keluarlah nama. Ni. Datuk Provinsi, mak saya, bapa saya semua ada. Ni kawan-kawan ni semua penceramah ni. Tak ada nama bawah ni, nampak ni. Kita boleh contoh, nak gambar, nak cari gambar ni lah. Contoh nak cari gambar ni kan. Ni kawan saya. Ni saya punya mantan ketua jabatan. Tekan segala-gala gambar yang pasal dia akan keluar dekat kita punya ni. Ni lambat sikit. Gambar yang berkaitan. Contoh kalau gambar dia. Lambat ni. Contoh. Dia buat face recognition lah. Ni lambat sikit. Okey, macam mana gambar saya kan. Ni gambar yang ada muka saya semua keluar. Yang saya pernah ambil gambar. Automatik. Contoh saya ambil gambar siapa pula. Okey, ni contoh ni bos lama saya. Ni kawan saya Hemi. Saya ambil gambar dia kan. Apa gambar Hemi yang kita pernah ambil, semua dia akan keluar. Nampak? Gambar yang ada Hemi, semua akan keluar yang pernah saya ambil selama-lama ni. Nampak ni? Kita boleh carilah mana bos kita punya gambar yang best untuk kita masuk dalam poster atau jadi buku dan sebagainya. Ni kalau orang. Contoh gambar kereta, kita kena type kalau nak cari kereta. Kita ambil gambar kereta. Carilah car. Kan? So akan keluarlah banyak berkaitan bila kita nak cari di masa depan. So kalau free 15 GB je kawan-kawan. Tapi kalau rasa nak lebih, buatlah banyak account. Dia ada 10 Google account tu, Gmail. 10.
Tapi saya mesti bayar lah. Bayar tu berbaloi lah. Saya suka bayar tu. RM85 setahun dapat banyak. Ni semua kereta berkata-kereta semua keluar. Nampak? Dia mencari tu kan. Okay. So itulah cerita dia. Dan boleh kurangkan jumlah storage. Okay. Storage. Itu cerita dia. Ni pun recommend. Saya dah guna berapa tahun dah. Lama. Saya guna lama ni. Gambar saya 2 tahun bila ni dah ada. Tengok boleh kan. Lama, sangat lama. 10 tahun lepas. Gambar 8 tahun lepas. Gambar 7 tahun lepas. Gambar 6 tahun lepas. Gambar 5 tahun lepas. Kita tengok. Dia dah susun. So kata, tak hilang lah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita dulu, gambar anak-anak kita kecil tu, gambar tu makin lama dia bertambah value tau. Gambar kita muda-muda sebelum kahwin, baru lepas kahwin, yang tu kalau dapat sekarang, ya Allah, aku boleh bayar. Lagi lama gambar tu value lagi tinggi. Jadi apa kata kita jimat duit, simpan kat sini lah. Ya, tak payah print kan gambar. Tak payah ada album yang fizikal. Oh, album fizikal tak tengok lah. Sekarang kalau meletak pun kena makan ni lah, rosak lah. Okay. Boleh fizikal biasa album yang fizikal biasa album kahwin, album kita jalan overseas, adalah album ni yang penting kan untuk letak kat ruang tamu kan. Tapi gambar yang lain tu lah, macam takkan semua nak print. Macam tu. Okey. Dan kadang-kadang kita nak ambil feedback daripada kita punya customer ataupun kita nak dia punya apa-apa data daripada dia lah, kita boleh guna Google Form. Okay, Google Form, tak pernah dengar. Google Form, kalau orang dia guna, dia takut sebab dia biasa guna komputer. Tapi tak sebenarnya, kita boleh guna dekat telefon. Okay, simple je sebenarnya Google Form dekat telefon. Dia sama je komputer, dia cuma renyah sikit lah, kita kena luang masa untuk biasakan diri. Okay, saya beritahu awal lah. So, kita pergi pada kita punya browser ni, internet browser Google ni, tuan-tuan. Ni, type Google Form atas ni, tuan-tuan. Google Form, type, keluar. Ni, bawah ni. Google Form free online survey ni, kat situ. Dekat telefon pun nampak ni. Go to Google Form, boleh create Google Form dekat telefon, boleh hantar terus kat orang. Macam tu. Ni bagi title test form. Ni. Test form. Bila kita klik kat atas dia punya title atas, dia akan follow. Okey ni. Pertama soalan apa nak tanya orang kita? Nama penuh contoh. Nama penuh. Okey. Kita boleh setting nama penuh, okey. Dia akan isi dalam bentuk short answer. Kita boleh letak required. Tambah soalan kedua, klik bawah ni. Tambah soalan kedua. Kita nak bagi apa? Contohlah nak bagi mungkin minat kepada gula-gula. Contoh nak tanya feedback lah ni. Gula-gula. Nak jawab. Dia ada jenis jawapan dia. Ni semua jenis jawapan yang ada. Sama macam dekat komputer. Ni. Banyak ni. Okey, banyak. Dia berkata alamak letih pula lah nak ambil soalan baru. Buat soalan pada Google Form yang lama boleh ni. Tekan ni. Dia akan import soalan pada Google Form kita yang lama. Tu. Saya balik form yang lama. Nampak ni kan. Soalan ni kan. Ni. Form yang lama. Contoh. Bolehlah nak ambil. Macam tu lah. Dia macam komputer tapi kat telefon. Dan yang bestnya bila kita dah siap. Orang dah jawab. Dekat telefon pun kita boleh tengok dia punya performance form kita. Okay. Bila kita buat kan. Dia akan save dekat ni kawan-kawan. Dia akan save dekat Google Drive. Jadi kalau install Google Drive punya app memang best. Contoh Google Drive kan. Saya cari balik folder. Okey, folder tu kita kena setting siap-siap lah masa kat sini. Sorry. Masa buat form tu dekat bitik 3 atas ni letak move to folder. Hantar ke folder tu siap-siap. Nanti senang nak cari di masa depan. Ni hantar folder mana dekat Google Form, dekat Google Drive kan. So bila cari kat Google Drive, adalah foldernya. Adalah ni formnya kan tu Ni. Ni form dia, ni course feedback, ni borang kehadiran, contoh. Okey, saya buka form dekat telefon. Okey, ni form saya buat lah. Ni guna telefon je buat ni. Okey. So ni respon dekat atas ni, 61 orang dah isi. Okey, alamak serabut nak tengok macam mana. So kata alamak serabut lah. Jadi kan pening kan tengok ni kan banyak benda ke. Kita boleh jana dalam bentuk ni. Spreadsheet Excel. Tekan dia akan dapat satu spreadsheet. Jadi dapatlah bagi hantar pada orang data yang kata proper lah. Ni open. Okey tengok. So dekat telefon je kita nampak ni. Dapat dah dia punya data-data yang kita nak. Nampak? Telefon je. Kita dah boleh laptop. Sebenarnya saya kerja harian saya dekat saya punya pusat tu 80% saya buat guna telefon. Saya guna komputer bila saya nak buat broadcast.
dia nak buat macam kerja-kerja menanda yang detail-detail, sistem, kadang ada sistem tak boleh guna telefon. Yang itulah. Tapi dah lain semua guna telefon. Jadi. Jadi. Kerja ni. Yang penting jadi. Jadilah. Setakat nak buat form simple, nak tengok analisis Excel yang simple, jadi. Jadi. Okey. Okey. So jangan risau bila kata kerja guna telefon. Yang ni telefon mana-mana pun asal boleh install, boleh jalan. Okey. Okey, seterusnya. Cloud storage. Ni ramai tanya. Okey. Cloud storage banyak option sebenarnya. Okay. So ada yang dekat browser. Okay. So saya personally recommend Google Drive lah. Sebab dia free pun dah 15 gig. Kalau yang berbayar paling murah tu yang tadi RM85 setahun dapat 100 gig. Yang tu best gila. Banyak boleh masuk. RM85 setahun. Bukannya sebulan. Bayar setahun terus. Yang tu. Jadi yang ni Google Drive. Dia macam biasalah. Kena install lah apps dia. Mudah nak handle. Okay. Ni kan Google Drive kan. Install apps dia. Jadi kat sini pun kita dah buat kerja. Nampak? Ni slide PowerPoint saya buat guna telefon. Nampak? Yang hari ni punya slide saya guna telefon dah buat. Nampak? Kat telefon kita boleh buat banyak kerja. Okey. Ada juga yang biasa UTM yang kalau Microsoft Word semua Microsoft punya OneDrive kalau free 5 gig je. Tak berapa best lah. Tapi kalau Telegram ni kalau nak tahu dia boleh juga simpan file storage unlimited. Dah macam niaga dah aku. Okay? Unlimited. Okay? Juru jual Telegram. Unlimited. Kat mana simpan unlimited tu kawan-kawan? Dekat Telegram kalau perasan, dia ada satu folder nama save message. Segala-gala kalau ada video ke, gambar ke, file kalau hantar kat sini dia akan simpan. Tak ada limit selama-lamanya. Contoh, okey, kata nak hantar macam mana ke gambar kemari? Cara yang paling mudah. Contohlah, tengok gambar kan. Tengok gambar, gambar ni, nak simpan lah. Kita share je macam biasa. Share. Hantar ke Telegram. Telegram. Lepas tu hantar ke atas kali, save message. Folder nama save message. Ni memang kita punya. Kita seorang. Ni private ni. Kita seorang tengok. Send. Simpan. Dia boleh simpan. Video pun boleh. Ni, saya hantar video ni. Atas ni, 116 MB ni video montage saya buat untuk fakulti. Video pun boleh. Okey. Video boleh. Saiz dia sekali hantar. Berapa gig lah? Tak ingat lah. Macam 2 gig tau. Saiz maksimum satu file tu 2 gig. One shot. One shot 2 gig. Okey tu kan? Okey tu. WhatsApp dapat sikit je kan? WhatsApp dapat 30 MB je. WhatsApp one shot 100 berapa byte dia. Kalau yang ni one shot 2 gig dan unlimited storage. Kekurangan dia ialah bendanya jadi tak tersusun. Nampak tak? Ni tahun bila ni. Tapi boleh diatasi. Boleh diatasi dengan cara kita guna orang kaya aja guna hashtag. Contoh kalau pasal kereta hashtag car. Sampai kita type tu kita tulis. Contoh kan. Kita letak hashtag ni. Okey, kita dah kena kenal lah. Okey, ni hantar kat save message. So hashtag okey ni kan send. Oh, dia tak ada hashtag pula. Biasa guna hashtag lah. Hashtag letak nama dalam tu. Tapi kalau tak boleh pun dia boleh cari sebenarnya. Boleh gunakan search tu kan? Search dia boleh. Penat sikit lah. Boleh. Nampak video TikTok semua saya hantar. So ni unlimited. Kalau macam terpaksa kan. Kadang-kadang kita bila banyak device, kita hantar guna Google Drive. Google Drive ni lambat tau. Terang cakap lah, Google Drive OneDrive ni kalau hantar dokumen lambat tau. Dia kena synchronize kat telefon, synchronize dekat laptop pun boleh buka kat laptop. Lambat. Tapi kalau Telegram ni, hantar tu tutup. Bila sini dah upload, buka dekat Telegram web, engkau dah ada benda ni. Dah ada benda ni. So ni laju. Kalau tiba-tiba nak hantar sesuatu kan, laju. Google Keep boleh. Google Keep kan boleh buka dekat mana-mana kan. Tapi Google Keep pun ambil masa nak synchronize. Google ni. Tapi yang ni selamba ni. Unlimited storage. Okay. So kelebihan dia laju lah banding dengan Drive. Laju bang. Laju bos, laju. Dah upload dekat telefon, dah siap synchronize ini, buka kat komputer dah ada. Kau nak download je daripada yang web Telegram macam tu. Download je. Okay. That's good. Good, ni best. Ni best. Kalau nak buat lagi tersusun, kita boleh setting ni. Setting pasal atas ni ada all chat, personal, contact. Yang ni chat-chat ni kita boleh buat grouping dalam bentuk folder. Kalau pergi dekat setting ni kan, dia ada folder ni. Ni folder ni. Kita boleh grouping, ada chat untuk kita punya channel je. Ada chat untuk kawan-kawan kita. Kita buat folder-folder chat. So tahulah nak cari in the future macam mana. Kita groupingkan chat-chat tu. Okay. Dia ada soalan, Google ni temporary storage kena download.
Google Drive ni sebagai Google Drive ni boleh terus sampai bila-bila kan. Selagi tak reach dia punya maximum capacity. betul. Lagi tak touch maksimum selagi tu boleh. Google Drive. Kata saya punya berbayar OneDrive dapat 1 tera. Nah, lagi seronok. Yang tu berapa bos? Bayar. Setahun 365 juga harga dia. 365. Dia Banyak. Kalau Google Drive RM85 setahun dapat 100 gig, 120 ringgit dapat 200 gig. okay. Bolehlah untuk personal use, bolehlah. Lepas tu safe lah pasal apa kalau kita punya handphone hilang ke laptop apa data kena virus ke apa, at least dia orang ni is a big company kan. Google, Microsoft, jadi peace of mind juga lah kita simpan data kat situ. Ya, bos. Ya, kalau bos punya laptop rosak ke handphone hilang, kita dulu kan risau. Gambar aku, file aku dulu tak. Nak bila laptop jam. Sekarang kalau laptop jam aku senyum di laptop baru. Tak ada benda, semua dah simpan dekat OneDrive atau Google Drive. Itu penting. Itu skill penting sekarang lah. Lepas tu, kalau OneDrive ni, kalau perasan ada office yang langgan tau, macam UTHM, kami dapat unlimited storage setiap staff OneDrive. Akan tetapi, telah dipesan oleh orang IT punya office. Dia kata simpan bahan-bahan kerja sahaja. Jangan simpan bahan-bahan yang personal. Sebab apa? Nanti bila pencen, dia akan tarik balik semua. So, kita menggelepor lah. Nak cari balik So, the safest bet, dia kata adalah beli Google Drive punya storage, simpanlah kat situ. Lagipun kita, tak adalah nak besar sangat. Rasa 200 gig tu dah best betul tu. Kalau kita nak guna kita dengan family je sebenarnya. Betul. Tapi untuk company mungkin 1 tera cantik kot. Company kena ada company punya lah. Company punya lah. Macam tu. Company punya lah. Itulah ceritanya. So ni nak kena jagalah. Nak kena biasa guna, kena jagalah apa cloud storage ni. Rugi kalau tak guna. Sebab kita tak ada peace of mind. Kata kan. Kadang kita punya laptop kena curi. Telefon kena curi. Minta jauh tapi itulah kita kena apa contingency plan tu ada. Kena ada. So sebarang benda yang kita buat konten, simpanlah dekat tempat macam ni. Telegram ke sekejap, Google Drive ke, simpanlah. Tapi kalau video besar-besar, saya letak kat YouTube, saya tinggal dia, aku dah buang lah file lama. Kita malah nak simpan. Kita angkat YouTube je lah. Kan, kalau kita buat video mengajar bagai kan, kita simpan kat YouTube je lah. Kena ingat YouTube kan? Kita punya YouTube kan? Tapi kita boleh simpan tak open ke public kan? Dok? Boleh, kita YouTube boleh setting 3. Public, 1. Kedua, kita malu nak tunjuk unlisted. Unlisted ni orang yang ada link tu je boleh tengok, bos. Terus kita bagi student, public tak boleh tengok. Okey, yang ketiga private lah. Private lah. Macam YouTube macam ni kan, saya share video-video kuliah, memang saya video yang best di YouTube bila kita dah upload kita punya, kita boleh download di kemudian hari. Video besar-besar. YouTube ni kan. Bila kita buka ni, saya boleh download balik, saya dah tak ada video ni yang master copy. Jadi saya boleh download balik. Di kemudian hari. Boleh download. Sama juga TikTok, kita boleh download balik video tu. Tapi kualiti dah tak dapat lah macam yang asal. Okay, interesting dok. Masa pun tapi minta halal lah dok. Terlebih masa sikit ni. Ni pun dah habis ni. Okay, ni lagi satu nak ceritakan kawan. Okay. So content creation sebenarnya macam satu budaya lah. Bila budaya ni kita tak boleh paksa-paksa, dia kena take it slowly. Sebab apa? Sekarang ada yang company ataupun yang admin punya orang, dia nak buat sangat gempak, video yang sangat gempak ataupun graphic design sangat gempak, tapi tim dia tak dapat nak deliver. Macam tu, bila macam tu, dia akan mendera, orang kata abuse kepada dia punya content creator. Dan kita kena tahu, content creator ni susah nak jumpa orang yang betul-betul minat. Okay. Jadi, kalau ada macam nak buat content ni, tengok kita punya ukur baju kat badan sendirilah. Okay, mula pelan-pelan dan develop skill tu slow lah. Sebab kita bila konten ni, nama konten kita kena buat selalu repetitif tau. Bila repetitif, kena buat benda yang kita mampu nak buat lah, yang selesa nak buat. Jadi kalau asyik nak all out, seminggu sekali all out, lama pancit orang tu. Benda cantik tu lah, dia kena slow-slow dan kita kena, dia banyak communicate lah, kena bincang selalu, ni sesuai tidak. Dia kena ada komunikasi tu penting. So takut apa? Takut bila video dah siap, time tu bos baru nak tukar macam-macam. Memang video dah render, memang lama lah kau nak ubah. Betul. Terus saya kalau buat video, saya buat pendek-pendek dulu. Pendek-pendek, last tu baru renderkan complete.
So paling cantiknya bos, masa video, biasa orang dia panggil storyboard tu script lah. Dia lukis kat kertas. Aku nak muka aku kat sini, logo kat sini dan sebagainya dan aku nak engkau buat. Dia kata. Dia akan ambil gambar scene 1 lah macam mana, scene 2, scene 3 macam mana. Tu dia boleh lukis kat kertas, dia snap gambar lah. Cara alternatif ialah ni, dia ada satu nama dekat Google, nama Jamboard. Yang ni free juga ni. Dia ada dekat komputer, ada dekat apps. Yang ni bos boleh ni, boleh lukis storyboard scene 1 ni. Jamboard ni. Kan kalau tambah okey scene 1 buat siap-siap. Okey ni scene 1. Okey aku nak scene 1. Okey. Aku nak scene 1 ni logo kat sini. Tu dia ni logo. Lepas tu ni ada pemandangan. Tunjuklah. Ambil gambar ni. Gambar pada luar, image library. Okey, aku nak pemandangan macam gini dia kata. Bila bos yang cerita macam gini pada orang-orang dia ni, aku nak ada gambar dapur. Kan? Bila bos cerita macam ni, jadi orang yang tukang buat konten tu pun tak adalah orang kata ni itu sangat. Yang ni pula boleh buat beramai-ramai. Dia macam satu papan tanda tapi kita boleh conteng beramai-ramai secara online. Macam tu. Okey, kenapa dia panggil jam lah? Jam roti ke apa ni? Ni sekarang dah glamour lah. Cikgu ramai dah tahu. Ni kan. Okey. Ni kan contoh buat ni. Okey, aku nak video mula ada countdown. 3 4 2 1. Lepas tu aku nak ada video, aku nak ada drone shot kata. Drone shot kau buatlah berapa saat. Dia kalau dia buat macam ni orang tu nampaklah betul ada logo keluar macam gitu. Dia kata aku nak betul logo UTSM pula. Pasal dia cerita logo betul. Kalau ada gambar tepek lagi bagus. Tapi senang lukis tangan lah, lukis atas kertas, ambil gambar. Bagi orang tu dapat bayangan lah kita punya content creator tu. So buat video tu susah. Bila kita bagi pakai mulut, aku nak video. Contohlah, aku nak kau buat video montage program sesi sekian. Dia bagi tu je arahan. Itu dia punya expectation dia dah siap videonya ada letup-letup. Memang tak ada lah kan macam tu. Memang tak ada lah. So dia kena sedar diri jugalah. Dia minta macam mana, orang tu rasa macam mana. Dia kata kena take it slowly. Maksud bos dan staff sama-sama kena develop culture tersebut. Tak boleh bos minta, aku nak video temu ramah orang kampung, kau buat. Bila orang tu buat, dia ikut kepala dia lah. Tapi bila present mesti banyak masalah. Sedangkan nak buat video tu dia ambil masa lama, kadang 1 hari, berhari-hari untuk buat video. Jadi kesianlah. Lama content creator ni pupus lah. Pupus. Zaman online sekarang semua nak ada konten, kita bermasalah. Budaya tak bagus, kita akan bermasalah macam tu. Jadi kepada bos-bos lah, kena sama-sama lah dengan orang-orang ni, dengan staff dia. Itu saja pada hari ni. Okey, alhamdulillah Dok, kita terlebih 35 minit Dok minta halal. Ilmu-ilmu yang dikongsikan. Tak ada apa bos, okey je dengan kawan. Dengan kawan. Okay. So ramai ni kat sini yang mendengar, yang mengatakan sesi yang menarik, satu perkongsian yang sangat baik daripada Dr. Azli. Jadi mungkin kalau kita ada peluang lagi, kalau ada masa lagi, saya tengok tadi banyak juga YouTube tu ada macam mana nak buat Google Form tadi nampak macam dah terbuka kan rahsia tu. Tengoklah pelan-pelan. Okey. Jadi saya rasa saya ambil juga peluang ni untuk sekali lagi nak mengucapkan terima kasih kepada MPC kerana bagi kita peluang bagi saya, bagi Dr. Azli peluang untuk kita sama-sama berkongsi. Saya pun sama-sama belajar dalam ilmu-ilmu digitalization ni kerana dia tiba-tiba accelerate pasal COVID-19 ni. Dengan lockdown tak nak terpaksa, kalau tak duduk kat rumah termenung kita melebar. Okey, jadi MPC terima kasih banyak dan seterusnya juga kepada peserta semua. Peserta yang dengar daripada awal sampai habis. Terima kasih stay sampai habis. Yang bertanya soalan, ramai juga yang memberi komen-komen dan juga pujian-pujian kepada doktor. So terima kasih banyak doktor. Okey, dan doktor terima kasih banyak kami dari penganjur ingin mengucapkan terima kasih dan kalau ada terkurang terkasar bahasa masa permintaan dan sebagainya kami minta maaf.
bagi pihak saya dan juga pihak MPC. Okey, dan semoga ilmu yang bermanfaat ini kita dapat satu ganjaran yang besarlah untuk diri kita dan juga untuk yang terutamanya yang berkongsi inilah Dr. Azli berkongsi ini kita mendoakan doktor mendapatkan yang terbaik ganjaran dipelihara kesihatan dijauhkan daripada sebarang musibah dan kita mengharapkan juga doktor boleh terus menyumbang kepada industri kita SME yang terutamanya sedang terkesan teruk di dalam pandemik ini. Jadi itu yang saya harap dengan program-program sini dapat membantu mereka. Dr. Azli ada last word mungkin short one sebelum kita So berkenaan ni hari ni lah, saya panggil work from phone. Okey, bekerja daripada telefon. So sekarang apps semua dah hebat-hebat tau, dan banyak dia punya bertumbuh macam cendawan tau, apps dekat dengan telefon. Jadi kalau kita tak explore, tak guna, rugilah. Kalau kita kata nak buat kerja je kena ada komputer, kena pergi office, kita rugilah zaman sekarang. Rugi, sayanglah. Okey. Sayang. Jadi kita cubalah explore, seronok benarnya. Betul. Dunia tu je nak bagi tahu. Tu kan. Kalau nak konteks senang awak Google nama saya keluarlah. Gaya THM Google keluar Google lah Azli Nawawi ni. Google Azli Nawawi senang. Ni senang. Google nama saya. Dok pun rajin upload konten juga saya nampak. Jadi kita insyaAllah akan terus follow. Dan kami rasa bertuah. Terima kasih bertuah dapat ambil masa Dok untuk berkongsi bersama kami. Okey, dengan tu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So stay safe semua. Bye bye. Assalamualaikum.